Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa lagi dalam satu siri video mingguan dalam network marketing business. Saya Saiful Mualim, 28 tahun dalam industri di traditional business dalam bidang corporate dan juga dalam bidang network marketing. Jika anda masih mempunyai masalah untuk mengembangkan network anda, mempunyai masalah untuk mendapatkan sales dan juga business partner dan leaders yang hebat di sekeliling kita, ataupun menghadapi masalah untuk konsisten dalam business network marketing, bolehlah mendapatkan nasihat daripada saya dan juga daripada NetPro. Dan minggu ini insyaAllah kita akan detailkan aktiviti kita dalam network marketing, iaitu aktiviti yang pertama dalam 7 langkah dalam network marketing, iaitu prospecting dan inviting. Saya combinekan sekali bagaimana kita nak membuat prospek dan juga untuk mempower mereka kepada untuk attend kita punya demo ataupun untuk attend kita punya presentation. Dalam prospecting dan inviting ini saya telah pun aturkan 5 tips yang penting sekali supaya kita dapat ikuti. InsyaAllah jika kita ikuti 5 tips utama dalam prospecting dan inviting ini, kita akan berjaya sekurang-kurangnya dalam peringkat permulaan dalam konsep prospecting ini. Yang pertama, bila kita membuat prospecting kita itu mestilah besar dan aktif. Maknanya kita mencari list of contact yang besar dan aktif. Bagaimana kita nak membuatnya? Yang pertama sekali, kita mesti membuat comprehensive list. Maknanya kita listkan kontak yang kita ada daripada phone kita, daripada address book kita, daripada Facebook kita, atau daripada social media, ataupun daripada mana sahaja, supaya list kita itu akan komprehensif. Sama ada kita akan gunakan semuanya ataupun tidak, itu tidak penting, kerana daripada kontak-kontak inilah nanti akan terhasil kontak atas kontak, di mana kontak-kontak kita akan memberi kontak-kontak yang lain. Dan ini amat penting supaya kontak kita itu akan sentiasa berkembang, ya. Dan itu adalah seperti yang kita tahu, mindset kita dalam network marketing ini, kita mesti mencari list yang besar supaya nanti kita akan mendapat hasil yang kita mahukan. Kemudian kita kena expand list kita secara konsisten, kerana kalau kita tak expand, maka list kita tidak berkembang besar seperti yang kita harapkan, ya. Dan kemudian kita mesti menjadikan kontak list kita itu aktif. Maknanya kontak list kita itu berkembang. Kalau ia tidak berkembang, maknanya ia bukan active list, ya. Dan bila kita membuat prospecting, kita jangan prejudge. Kita kata orang tu mungkin akan menjadi leader yang hebat, ataupun orang tu mungkin kalau saya approach pun mereka tidak akan setuju, ataupun mereka mungkin tidak ada uang dan sebagainya. Dan ini adalah prejudgment yang kita buat. Kita tidak seharusnya membuat prejudgment semasa kita membuat prospecting. Dan kita seharusnya tidak fokus kepada luck ataupun kepada nasib saja, kerana orang yang amateur saja di dalam bisnes ini yang berfikiran begitu, yang mana mereka selalu mengharapkan dengan hanya 5, 6, 7 kontak mereka akan mendapat leader-leader yang hebat yang akan membawa bisnes mereka ke arah yang lebih berjaya, dan itu adalah tidak betul, ya. Dan satu lagi aktiviti yang perlu kita ingat dalam kita membuat prospecting ini, kenapa list kita perlu besar dan berterusan, kerana kita perlu melakukan satu konsep yang dipanggil shift and sort. Maknanya kita kena pergi dari satu prospek ke satu prospek. Maknanya kita alih dan atur. Maknanya sekiranya kita pergi kepada sesuatu prospek dan mereka maknanya belum bersedia, kerana bagi mereka bukan semestinya mereka tidak akan membeli produk dan servis kita, tetapi kemungkinan mereka belum ready. Mungkin mereka belum nampak keperluan kepada mereka ketika itu. Jadi kita letakkan mereka sebagai prospect list. Kemudian kita move on kepada next list, kerana dalam business network marketing ini kita kena mencari leaders dan catalyst di luar sana. Kalau kita membuang masa dengan prospek yang kita mahu, maka kita akan rugi. So kita kena move daripada prospek ke satu prospek, kita move on, dan insyaAllah kita akan bertemu ramai business partner, iaitu orang-orang yang mahu membuat bisnes dengan kita. Kerana ada kata-kata yang mengatakan, you don't prospect people you like, but you prospect people who like you. Maknanya kita tak prospect
people yang kita mahu, tapi kita prospect people yang mahu dengan kita setelah kita tunjukkan value dan benefit daripada kita. Dan itu adalah tips yang pertama, di mana list kita perlu besar dan juga aktif. Tip yang kedua adalah supaya kita menjadi seorang petani. Bayangkan kita menjadi seorang petani dan kita bukannya menjadi seorang pemburu. Ramai orang selalu bertanya kepada saya, kenapa bila mereka membuat network marketing, ramai daripada mereka menjauhkan diri. Ini kerana mungkin sebab mereka bertindak sebagai pemburu, bertindak sebagai jerung. Jadi mereka akan takut, takut dengan kita. Kita harus menjadi petani. Kenapa? Kerana tujuan kita dalam network marketing ini adalah untuk memberi education, memberi informasi produk kita dan servis kita supaya mereka ada belief, mereka ada trust, dan akhirnya kita dah transfer belief kita kepada mereka untuk mereka memiliki produk ataupun services kita ataupun business opportunity kita. Dan kerana itulah kita melakukannya dengan cara yang sedemikian rupa, di mana kita nurture mereka dengan cara menyiram air, memberi baja dan sebagainya, sehinggalah pada peringkat kita dapat membuat closing. Dan kita jangan bertindak seperti shark, mana kita memaksa-maksa dan kita argue pada mereka, kita try to convince mereka. Instead kita mestilah menjadi coach, kita educate mereka, kita menjadi coach, ataupun kita menjadi consultant, di mana bila mereka menghadapi masalah, mereka ada masalah dari segi kesihatan umpamanya, atau masalah dari segi kewangan umpamanya, so kita kena menjadi consultant ketika itu supaya mereka akan tertarik dengan kita, di mana kita memberi value pada mereka. So jangan bertindak seperti pemburu ataupun seperti jerung. Kemudian kita kena understand bahawa goal kita, matlamat kita adalah untuk memberi memberi pemahaman tentang produk kita ataupun memberi education tentang produk kita. So kita kena selalu disconnect kita punya emosi. Selalu emosi kita nak close, walaupun itu adalah tujuan utama kita, tapi jangan kita beremosi dan akhirnya kita mereka nampak sebagai seorang pemburu. Dan kita, seperti saya cakap tadi, bila kita dalam proses itu, kita kena offer solution dengan cara kita menjadi konsultan dan kita tunjukkan nilai tambah produk kita dan juga services kita. Dan satu yang selalu saya share adalah betapa pentingnya untuk kita bercakap melalui hati kita. Bila kita bercakap melalui hati kita, orang akan tertarik dengan kita, kerana this is law of attraction. This is law of transferring the belief. Jadi kalau kita bercakap dengan hati kita, mereka akan nampak kejujuran kita dan insya-Allah mereka akan trust kepada kita untuk mereka mengambil langkah yang seterusnya. Dan kita hendaklah jadikan proses prospecting dan inviting ini adalah satu proses membina perhubungan, bukan setakat maknanya niat kita hanyalah untuk bisnes saja. Kita membina persahabatan agar nanti mereka dapat melihat apakah nilai tambah yang ada pada kita dan juga nilai tambah yang ada pada produk kita. Dan itu adalah ciri-ciri yang penting sebagai untuk menyokong tips yang kedua, iaitu kita hendaklah menjadi petani dan bukannya pemburu. Kemudian tips yang ketiga adalah untuk kita establish, untuk kita mengadakan professional invitation ataupun kita pastikan membuat professional jemputan, mana jemputan ini mungkin jemputan untuk kita mengajak mereka untuk pergi demo, untuk pergi ke event, ataupun untuk merasa produk kita, jika produk itu produk makanan seperti suplemen dan sebagainya. Dan dalam tips ini yang paling penting sekali, kita sendiri kena pergi keluar daripada kotak satu. Apa yang saya istilahkan kotak satu adalah di mana kita masih lagi merasa takut, kita masih merasa malu, kita masih ragu-ragu, malas dan sebagainya. Ramai orang mengatakan bahawa ini adalah comfort zone. Mereka tidak mahu keluar daripada comfort zone. Memang betul, jika kita tidak berubah, kita tidak change, maka kita sukar untuk melakukan bisnes yang baru kita ceburi. For things to change, we have to change. Maknanya untuk sesuatu perkara itu berubah, maknanya kita sendiri
perlu berubah. Kemudian penting bila kita umpamanya membuat panggilan telefon ataupun kita berjumpa dengan sesiapa untuk kita membuat prospecting dan inviting ini, kita kena mencari cepat-cepat common ground ataupun satu kesesuaian, satu persamaan sebenarnya cerita ya. Satu persamaan di mana umpamanya kita berjumpa semasa menunggu anak balik sekolah umpamanya, dan kita boleh menceritakan kenapa kita suka untuk mengambil anak pulang ke rumah. Kemungkinan kita mengatakan bahawa dengan cara inilah kita dapat berbual dengan anak-anak kita dan sebagainya ya. Dan kemungkinan ini adalah satu common ground yang yang orang itu akan lebih selesa ataupun prospek itu lebih selesa dengan kita. So cepat-cepat kita cari common ground untuk satu cara untuk kita mengelakkan ketakutan, malu dan sebagainya. Kemudian kita gunakan PepsiCo konsep yang mana saya akan terangkan dengan lebih detail semasa seminar dan juga coaching nanti. PepsiCo ini maknanya kita meminta permisi ataupun permission. Kemudian kita kena enthusiastic bila kita bercakap untuk menunjukkan kita ada passion dan kita ada belief. Kemudian kita mesti memuji mereka, praise, memuji mereka dengan cara yang betul, bukan memuji setakat memuji, tapi memuji dengan jujur tentang kelebihan mereka ataupun cara mereka berpakaian dan sebagainya sebagai satu cara untuk memuji. Itulah satu cara sebenarnya kita untuk mengeluarkan diri kita daripada ketakutan. Kemudian SI dekat sini maknanya kita bagi space kat mereka supaya mereka tidak merasa bahawa kita ini pemburu. Jadi kita boleh mengatakan bahawa okey, setelah tuan nanti review video ini, kalau tuan saya akan call tuan, tetapi sekiranya tuan dapati bahawa video ini tidak menarik, maka saya tidak apa-apa dan tidak ada komitmen untuk tuan. Kita boleh bercakap seperti itu supaya mereka rasa comfortable ya. Dan kemudian kita mesti selalu fokus kepada benefit of the product. Selalu kita silap kita cerita feature kerana mungkin kita nak cerita feature-feature yang hebat, tapi sebenarnya prospek kita tertanya-tanya apakah benefit, apakah keuntungan, apakah nilai tambah untuk mereka, what is in there for me untuk saya membeli produk ini ya umpamanya, ataupun untuk saya involve dalam bisnes ini. Jadi sebab itu kita kena fokus on benefit lebih kepada feature. Bukanlah saya kata tidak fokus kepada feature, tetapi feature sebagai supporting element sekiranya ada persoalan dan sebagainya. Kemudian kita selalu engage prospek dengan question ya, sebab umpamanya bila kita buat perbualan, kita kena banyakkan question, kerana question adalah question ataupun pertanyaan ya. Pertanyaan ini adalah satu proses elimination yang amat baik. Umpamanya bila kita nak mengenali seseorang, tentunya kita akan bertanya dari satu soalan kepada satu soalan kepada satu soalan sehingga akan terjawab siapakah dia sebenarnya. Begitu juga dengan prospecting, kita gunakan banyak soalan, tapi soalan kita kena praktis supaya soalan kita pergi ke arah positif. Umpamanya katalah kita nak invite seseorang itu untuk melihat video produk kita. Mungkin kita boleh kata begini, tuan, jika sekiranya saya beri tuan video tentang produk ini pada petang ini, kan, adakah tuan akan melihat video ini pada malam ini atau esok? Sudah tentu jawapannya selalunya positif. Dan ketika itu, jika mereka kata ya, dan bolehlah kita bertanya kembali, sekiranya tuan betul-betul sudah melihat pada malam ini, boleh tak saya telefon besok mengikut kesesuaian masa tuan? Apakah time yang paling sesuai? Jadi mungkin dia akan beritahu boleh kontak dia selepas office hours, iaitu pukul 5.30. Di situlah di mana kita menggalakkan bila membuat appointment itu seolah-olah dibuat oleh prospek kita. Mereka yang menentukan masa, tapi kita guide mereka. Sebab kalau kita tak guide mereka, akhirnya mereka mungkin akan cakap okey, boleh kontak saya selepas satu-satu peristiwa, umpamanya selepas bulan puasa ataupun selepas raya. Dan selalunya bila keadaan sebegini, selalunya ia tidak real, dia memang tidak akan terlaksana ya. Dan kita harus juga dalam invitation ini kita invite mereka untuk
pergi ke event-event supaya mereka, ini adalah cara untuk mempercepatkan belief mereka, kerana kita menggunakan third party, maknanya distributor yang telah berjaya dari segi testimoni produk, daripada testimoni bisnes dan sebagainya, dan ini adalah satu cara ataupun satu tool yang amat berkesan sekali. Begitu juga dengan tools-tool lain ataupun saya panggil sebagai third party tool, kerana kita bukanlah message, kita adalah messenger. Kita kena bertindak sebagai messenger, di mana kita akan menjadi coach dan konsultan. So di mana kita akan menggunakan video-video yang telah pun dibuat oleh syarikat kita, ataupun menggunakan bahan-bahan yang telah digunakan, bahan-bahan cetakan yang telah pun digunakan oleh company kita, ataupun kita menggunakan upline partner kita sebagai bahan-bahan rujukan atau bahan-bahan atau orang-orang yang kita boleh membantu kita untuk memberi penerangan kepada prospek kita, dan itulah tips yang ketiga, iaitu kita kena establish professional invitation. Kemudian tips yang keempat adalah untuk kita adopt, untuk kita melakukan effective marketing approach. Mungkin ramai orang kat Malaysia ni telah pun terlatih, mereka attend seminar dan sebagainya. Bolehlah kita lakukan apa jenis pun marketing, tapi kita kena make sure marketing approach kita efektif. Umpamanya buat masa ini ramai orang menggunakan online marketing. Online marketing mereka menggunakan content marketing. Ada yang menggunakan konsep SEO, yang mana dia lebih kepada connecting kepada certain demografi, certain geografi, psikologi dan sebagainya lah. So maknanya kat situ telah pun mereka target segmen mana ataupun kluster mana ataupun grup mana yang mereka nak contact, supaya mereka mendapat banyak leads, dan kita bolehlah establish funnel ataupun kita panggil sebagai penapis lah, di mana kita akan kumpulkan leads supaya kita boleh seed mereka dan akhirnya mereka boleh subscribe kepada bisnes kita ataupun kepada produk kita. Dan kita boleh gunakan platform-platform seperti Telegram sebagai salah satu funnel kita, sebagai satu platform untuk kita buat funneling, dan kita akan feed mereka dengan video-video pendek yang menarik, dengan grafik-grafik yang menarik, agar mereka tertarik untuk pergi kepada step yang seterusnya, di mana kita perlu approach kepada mereka seorang demi seorang, Dan kita menggunakan kita juga seperti tadi, kita ambil prospek kita untuk ke event-event yang tertentu, supaya jika mereka mahukan knowledge dari segi produk, bolehlah kita bawa kepada product preview. Jika mereka perlukan satu belief, mungkin kita boleh bawa kepada seminar-seminar yang membawa ramai leader-leader yang hebat yang telah pun berjaya dalam bisnes ini. So kita gunakanlah apa pun marketing approach yang kita mahu, tetapi yang paling penting sekali, kita haruslah konsisten dari segi kita punya marketing plan. Kemudian akhirnya kita mestilah buat networking. Kita tidak boleh lari daripada networking. Sebab apa? Sebab kita dalam bisnes network marketing. Maknanya di sini kita dalam traditional business pun kita kena buat network marketing ataupun kena buat networking. So tujuan kita adalah untuk get connected with people. Mungkin kita akan berjumpa dengan orang-orang baru, di mana orang-orang baru ini akan mengenalkan kepada ramai-ramai orang baru. Saya pernah berjumpa dengan seorang kontak di Malaysia, di mana kontak ini berjumpa dengan kontak lagi seorang di Malaysia, dan akhirnya kontak yang kedua ini dapat berjumpa dengan kontak di Indonesia, dan hinggalah dapat berjumpa dengan saudara mara Presiden Indonesia, dan Presiden Jokowi, dan sampailah saya ke rumah beliau di kampung beliau, dan beginilah network marketing yang saya maksudkan, di mana dia contact atau contact. Kemudian bila kita network dengan ramai orang ni, maknanya kita network with purpose. Apa tujuan kita network? Apa platform? Mungkin kita bernetwork di Kariah Masjid, kita menjadi member kat situ, ataupun kita menjadi member di kawasan kejiranan kita, ataupun kita masuk NGO, kerana banyak NGO sekarang ni yang membantu masyarakat umpamanya, ataupun kita join apa pun platform supaya kita dapat establish friendship dengan ramai orang, dan insya-Allah dalam bisnes kita ini kita dapat membina ramai
kawan yang akan membantu kita dari segi membina rangkaian yang lebih besar. Dan apa yang menarik sekali dalam network marketing, iaitu melalui pengalaman saya sendiri, dia membina kita, membina personality kita. Ramai alhamdulillah dalam grup saya umpamanya, saya nampak perubahan dari segi personality, dari segi professionalism umpamanya, dan mereka dengan cara ini boleh menjadi influencer. Mereka akan menjadi influencer untuk membawa lebih ramai orang lagi dalam bisnes network marketing. Dan begitulah 5 tips yang saya ketengahkan pada hari ini untuk step yang pertama dalam network marketing, iaitu prospecting dan inviting. Dan 5 tips itu adalah untuk kita pastikan kita mencari list yang besar dan aktif. Kita mesti bertindak sebagai seorang petani, bukan pemburu. Kemudian kita mestilah membuat professional invitation. Kita mestilah melakukan ataupun kita adopt effective marketing approach. Dan kita mestilah membuat networking supaya dapat membesarkan kita. Dan sekiranya saja perkongsian saya pada minggu ini. Jika anda semua suka tentang video ini, sila subscribe, sila like dan share video ini kepada semua orang. Sekian daripada saya, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.